யஷு Halo guys, hari ini Rebahin Aja kembali menceritakan film dari India yang berjudul Gami. Film ini bukan sekedar petualangan biasa, tapi menyajikan kisah penuh misteri, penderitaan, dan pencarian jati diri yang dibalut unsur spiritual serta sains. Dari pegunungan Himalaya yang dingin hingga realita kelam kehidupan manusia, Gami membawa kita menyusuri perjalanan yang perlahan akan mengungkap rahasia besar di balik tokoh utamanya. Yuk langsung aja kita menuju ke filmnya. Cerita dimulai di sebuah ashram terpencil tempat para agora tinggal. Di sini kita diperkenalkan kepada Shankar Viswaksen, seorang trainee agora yang aneh karena ia mengalami penyakit langka. Setiap kali dia menyentuh manusia, tubuhnya melepuh, berubah warna, dan ia hampir tak sadarkan diri. இந்த வியாதி உனக்கு எப்பத்துல இருந்து இருக்கு? எனக்கு இந்த பிரச்சனை எப்போத்துல இருந்து இருக்கு, ஆனா ஞாபகத்துக்கு வரல. உனக்கு ஞாபகம் இல்லாம இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல உன்னை பத்தி தெரிஞ்சு கிடைக்கல வரைக்கும் சுமக்க வேண்டிய சாபமா? Para senior agora menganggap itu kutukan dari Tuhan Shiva dan beranggapan Shankar adalah beban yang harus dibuang. Shankar yang awalnya ditinggalkan di ashram sebagai seorang remaja oleh seorang agora yang dikagumi, Kedar Baba, kini tidak lagi diterima oleh komunitasnya. Para agora mengusirnya demi keselamatan semua orang. Misi pencarian obat, Malipatra. Disarankan oleh seorang sahabat ashram bernama Sudama, Shankar bertekad mencari penyembuhan untuk kondisi anehnya. Ia diberitahu bahwa Malipatra adalah sejenis jamur bioluminescen langka yang dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit fisik dan batin. Jamur ini hanya mekar sekali setiap 36 tahun dan tumbuh di puncak Dronagiri, Himalaya. Ia hanya memiliki 15 hari untuk mencarinya. Jika tidak, kutukan itu akan tetap bersamanya selamanya. Dengan tekad yang kuat, Shankar meninggalkan ashram dan memulai perjalanan melintasi medan berat, salju, dan badai untuk menemukan Malipatra tersebut. கேதார் பாபா, நான் ஒரு புத்த கஷேத்திரத்துல ஜீவநிலை அடைஞ்சேன். இதுல என்ன இருக்கு? உன் ஷங்கர் கேதார் பாபாவோட கடைசி ஆசை இருக்கு. உன்னோட பிரச்சனைக்கான தீர்வு. அதுக்கு இந்த தினத்தை நீ தவற விட்டுட்டா குணங்கள் இருக்குன்னு மனிதனால புரிஞ்சிக்க முடியாத Dua kisah paralel yang terjadi. Sambil mengikuti perjalanan Shankar, film memperlihatkan dua kisah lain secara paralel, seolah tiga tokoh utama hidup di dunia yang berbeda, namun pada akhirnya mereka terikat oleh satu benang takdir. Kisah Jahnavi, peneliti di Himalaya. Shankar bertemu Dr. Jahnavi, Chandini Chaudhary, seorang peneliti yang juga mengincar Malipatra untuk keperluan medis, khususnya untuk mencari obat bagi trauma psikologis berat dan masalah terkait ingatan. Ia memiliki alasan kuat untuk ikut dalam perjalanan berbahaya Shankar. Mereka saling membantu saat menghadapi badai dan rintangan Himalaya. உன்னோட வியாதிக்கான தீர்வு திரிவேணி வரைக்கும் போகக்கூடிய பாதை. ஆபத்துகளை தாண்டி திரிவேணி. நீங்க கூட மஷ்ரூம்ஸ் அதை பத்தி தான் உங்ககிட்ட பேசணும். என்னை கூட்டிட்டு போங்க. நானும் ஒரு நாளைக்கு கிரேட் விட்டுட்டு போயிட்டீங்களோன்னு ஆபத்துகளை நினைச்சாதான். என்கிட்ட சொல்லாம but I have a permit. விட மாட்டாங்களாம். குவிக் சீக்கிரம். இதானா திருவேணிக்கு நீ சொன்ன?
termasuk saat Jahnavi terjebak di danau beku dan Shankar menyelamatkannya. Kisah Una, anak Devadasi. Di selatan India, kisah lain membawa kita kepada Uma, seorang anak perempuan yang adalah putri seorang Devadasi, Durga. Sistem Devadasi adalah tradisi di mana perempuan dipersembahkan ke kuil, namun dalam banyak kasus berakhir dengan eksploitasi. Uma dan Durga akhirnya bertemu kembali setelah lama berpisah. Namun karena tradisi dan tekanan masyarakat, Uma dipaksa menjadi Devadasi baru saat Durga jatuh sakit. Uma terjebak dalam eksploitasi, diambil oleh seorang pengurus kuil yang lebih kejam untuk dia melayani mereka demi keuntungan. Kisah Uma adalah kisah eksploitasi sosial yang kuat, penuh rasa takut, harapan, dan perjuangan untuk merasakan kebebasan. Kisah CT333, ujian di fasilitas gelap. Kisah ketiga memperkenalkan kita kepada CT333, seorang remaja yang ditangkap dan dipenjara dalam fasilitas penuh eksperimen medis yang kejam. Ia tidak sengaja jatuh ke sel CT333 dan mengungkapkan rahasia tentang eksperimen brutal di sana, termasuk perlakuan elektroshock dan percobaan orang-orang yang disiksa demi ilmu pengetahuan yang tak berperi kemanusiaan. CT333 berusaha melarikan diri dengan menggali terowongan bawah tanah bersama rekan tahanan, tetapi semakin terperangkap dalam kesakitan dan penindasan. Yashu! Shankar? FP015, SC01. நினைக்கிறேன் பலனோட கடன் தீர. Titik balik, penyatuan ketiga kisah. Seiring perjalanan Shankar terus berlanjut menuju puncak Himalaya, ia terus diganggu oleh halusinasi, terutama bayangan Siti 333 dan Uma yang menangis meminta tolong. Shankar mulai menyadari bahwa perjalanannya bukan sekadar fisik, tetapi juga berkaitan dengan trauma dan masa lalu dirinya sendiri dan dua kisah lain yang kita ikuti. சொல்ல நரகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற நானே அதை வேண்டாம். மனுஷங்களுக்கு என்ன விட பணங்கிற அவங்களோட நினைவுகளை முழுமையா அழிச்சு கல்யாணம். டாக்டர்ஸ் எங்க? கண்ணு கெட்டுற தூரத்துல தான் இருக்கு. மேல இருந்து பாக்குறாங்கல்ல. Momen penting terjadi ketika Shankar jatuh dari tebing dan bertemu seorang biksu Buddha yang menyembuhkannya sementara waktu, tetapi mengatakan bahwa ia mungkin kehilangan Jahnavi setelah terjatuh. Tiba-tiba, kita menemukan bahwa semua yang kita lihat tidak benar-benar terpisah. Uma, Siti 333, dan Shankar ternyata bukan tiga orang yang berbeda secara terpisah, tetapi manifestasi dari satu jiwa yang sama. Ketiganya adalah versi diri yang berbeda dari satu karakter yang sama. Itu adalah Shankar sendiri dalam berbagai bentuk kehidupannya. Careful, we need Bakshi. Uma dan Siti 333 adalah perwujudan masa lalu dan trauma yang berbeda,
yang masing-masing berjuang melawan penindasan dan penderitaan. Semua itu adalah bagian dari ketidakmampuan Shankar untuk berhubungan dengan manusia karena trauma masa lalu yang tak pernah diatasi. Klimaks, penyembuhan dan penyatuan. Dengan kesadaran yang tumbuh dalam dirinya, Shankar mengonsumsi Malipatra tepat pada waktunya setelah mengatasi rasa takut terbesarnya. Saat ia jatuh dari tebing, ia bangun di tepi danau dan menemukan kembali Jahnavi yang selamat. Ia menyadari bahwa ia kini dapat merasakan sentuhan manusia tanpa rasa sakit, menunjukkan bahwa kutukan itu telah sembuh. Adegan akhir berakhir dengan momen sentuhan lembut dan penyembuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional, disimbolkan oleh Shankar yang menyentuh Jahnavi, serta gambaran metaforis Uma yang memeluk Durga di masa lalu, sebagai representasi rekonsiliasi batin dan kedamaian. Film Gami tidak hanya bertutur tentang petualangan fisik di Himalaya, tetapi lebih dalam lagi tentang perjalanan batin manusia, menghadapi trauma, rasa takut, dan kehilangan, eksploitasi sosial melalui kisah devadasi dan penganiayaan, cruelty dalam ilmu tanpa etika, kisah Siti 333, pencarian sentuhan dan koneksi manusia, konflik utama Shankar sebagai metafora untuk kebutuhan jiwa manusia.